Allah Tuhan sebaik-baik pencipta. Kalau kita tengok dalam ayat tu, dia sebut perincian dia yang tidak ada di dalam ayat ini. Kalau kita tengok dalam ayat ni, dia kami jadikan kamu daripada turab, tanah, asal kejadian manusia Adam. Lepas tu anak cucu dia min nutfah. Lepas tu alaqah, segumpal darah. Thumma min mudghatin, kemudian daripada mudghah, segumpal daging. Daging tu mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Di situ terbentuk, ada yang terbentuk berupa, ada yang tidak. Ada yang tidak. Linubayyina lakum, Tuhas buat gini ni untuk apa? Untuk jelaskan kepada kamu, untuk buktikan kepada kamu kekuasaannya. Sebab ini ayat ni ada kaitan dengan orang yang ragu tentang kebangkitan di hari kemudian. Dia kata macam mana bila mati habis cerita lah. Tak ada hacur lebur, tak ada apa-apa lah. Tak ada dah nak jadi semula. Sedangkan dalam Quran disebut banyak, di tempat yang lain pun disebut Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia, lepas tu mengembalikan manusia setelah dia menjadikan dulu, wa huwa ahwanu alaih, lebih mudah kepadanya setelah ada. Lagi hak tak ada tu dia boleh buat, hak ada dah lagi mudah lah. Dari segi logiknya pun kita kata begitu. Orang yang tidak percaya kepada bangkit ni kena tengok, dia guna akal. Kamu guna fikiran kamu, tengok kejadian kamu daripada tanah. Oleh kerana itulah zat di dalam tanah tu ada belaka dalam tubuh kita, dengan belerainya, dengan besinya, zat besinya, macam-macam zat ada dalam tanah. Lepas pada tu jadi daripada nutfah. Sebenarnya dia sebut sini ni dalam ayat ni, dia menceritakan 7 peringkat perkembangan kewujudan manusia. Tu. Dalam peringkat tu kalau kita nak tengok dulu mana kita tak tahu gap satu. Tapi jadi siapa sekarang ni dan seterusnya mati. Apakah kita ingat selepas mati tu tak ada? Tak. Seperti mana sebelum kejadian alam ni. Sebelum kejadian alam ni, dalam takdir Allah sudah ada dah. Lepas tu dinyatakan satu jatuhkan. Dinyatakan. Sehingga akhirnya begini, dia cerita perkembangan ni cukup molek. Yang pertama daripada tanah, itu peringkat pertama. Yang kedua daripada nutfah, itu peringkat kedua. Yang ketiga daripada alaqah. Yang keempat daripada mudghah, peringkat mudghah, yang ni segumpal daging. Kemudian yang kelimanya nukhrijukum tifla, mengeluarkan manusia tu sebagai bayi. Itu peringkat yang kelima. Lepas tu litablughu ashuddakum, daripada situ berkembang jadi dewasa. Litablughu ashuddakum, itu yang keenam, peringkat yang keenam. Lepas tu ada di antara kamu yang dimatikan semasa dewasa itu pun, ataupun sebelum pada itu ada. Ini peringkat yang ketujuh. Sama ada sampai ke peringkat dewasa ataupun sampai ke peringkat tua, nyanyuk. Itu 7 peringkat. 7 peringkat. Tua nyanyuk tu sampai jadi tak tahu dah, balik kepada asal. Seperti bayi hak mula-mula lahir di dunia tu, sebelum dia nak keluar daripada dunia tu, kalau panjang umur, adalah hak jadi super bayi tu, kecek pun gagak-gagak, sebab budak-budak tu tak boleh nak sebut molek, lepas tu jalan pun tidak betul, nak gebok, nak sepak. Itulah keadaan. Sampai ke peringkat akhir. Tu yang pertama, tengok perkembangan tu. Kalau kita nak kira semasa nutfah tu di mana manusia, hak bijak, hak hebat, hak buat macam-macam, duduk mana? Sebelum nutfah tu duduk mana? Sebelum air mana? Tak tahu mana. Terkandung di dalam diri manusia rahsia dia, zuriat dia, tak tahu duduk mana. Lepas tu pada ketika nutfah tu pun tak nampak lagi.
Kalau pun orang boleh kesal sekarang dia boleh kesal. Lepas tahu apa dia nampak ulat gitu je. Yang dipanggil sperma, nampak ulat gitu je. Lepas tu mana rupa manusia? Sampai jadi sempurna ni. Allah SWT buat perkembangan manusia. Begitulah juga dengan kehidupan ni. Jangan kita ingat dunia ni saja. Kehidupan alam ni lagu tu juga. Dia perekat sampai kepada akhirat. Hak tu hak sempurnanya. Tapi sempurna tu tidak mati dah. Lepas pada tu tak ada hancur dah surga atau neraka. Perkembangan tu melintasi dunia ni, melintasi beberapa alam. Kalau hak tadi perkembangan dalam perut kita yang kita boleh tengok sendiri hak tu. Sebab tu dia buat contoh tu. Kalau nak kira sebenarnya kalau sebelum kejadian bumi ni pun duduk mana? Lepas tu ada dan seterusnya. Itulah dia menarik perhatian supaya fikir. Siapa dia yang buat perubahan tu dari peringkat ke peringkat? Dan ada maksud ke tak ada? Ada maksud. Kalau ketika ulat tu tak nampak maksud dia, ketika air mani tu tak nampak maksud dia, orang boleh buat di mana saja. Ketika bayi pun tak nampak juga rahsia dia. Tak nampak. Budak-budak ketika dewasa balik, situ baru dia taklif, dijadikan mukallaf, berdosa ataupun boleh pahala setelah dia sampai ke peringkat asyud. Litablughu asyuddakum. Situ barulah ditaklif. Sebelum pada tu tak kira, tu tak boleh nak kira. Tu peringkat sempurna. Peringkat dia ada hasil dia, manusia. Sebab bukan untuk makan. Kalau anak ke ayah ke apa pun untuk makan, boleh sembelih. Orang tidak. Apa hasil dia? Hasil dia semua ilmu dalam dunia ni, gapo-gapo pun situ, hasil situ. Bila manusia tu matang. Kalau sebelum pada tu tak ada gapo dunia. Manusia tu pun tak ada gapo. Tu sampai ke situ. Tapi dia tidak manusia, kejadian manusia ni tidak berhenti sampai gitu dah, sempurna gitu. Nak menunjukkan alam ini alam yang kurang, alam yang akan binasa, akan berhenti. Dia jadi tua. Dia jadi tua. Bila tua tu tak banyak lah, tidak buah lah. Kalau pokok tidak buah. Dengan sebab itu, oleh kerana ada persamaan ni, so kamu boleh fikir, tengok. Yang kedua, tengok wataral arda habidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Tengok sekali lagi, tanah yang mati, yang kering, senyap, tak ada keluar, tak ada hasil. Tanah senyap. Supaya dengan orang, lelaki ke atau perempuan, kalau duduk seorang tak menikah, tak boleh anak. Tak boleh. Tanah fa idza anzalna 'alaiha al-ma', bila kami turunkan air, subuh gerak lalu dalam tu tak nampak. Bawah tanah tu biji benih tadi bergerak segar lah. Subik sehingga keluar tunas dia dan seterusnya, jadi pokok yang besar. Ketika itu tak ada lagi hasil. Ketika kecil, besar baru ada buah. Bila besar baru ada buah dia. Buah dia ke buah apa baru boleh makan ketika tu. Bukan pada masa anak pokok tu. Manusia pula gitu juga. Bila dia keluar jadi bayi, tak ada apa-apa hasil. Tak ada apa-apa hasil. Sebelum daripada tu, kalau tak ada, tak nampak tu dalam perut. Tak nampak. Kecuali kalau kita guna alat-alat lah, seperti zaman sekarang ni kan, orang guna ultrasound macam-macam lah. Boleh tengok lah. Begitu juga orang dalam tanah tu pun dia boleh ambil juga gambar orang dalam tanah. Dan ambil gambar sekarang ni, perkembangan dia tu daripada biji, lepas tu pecah tunak sampai besar tu, dia ambil, dia cepat kan. Orang lambat tu dia cepat kan, kita boleh tengok. Begitulah juga dalam perut ni pun. Bila buah besar, bila besar buah, situ dapat hasil. Lepas tu dia buah sama, dah tua. Tu pun tua juga. Sifat dunia, kurang dunia. Bila tua, gugur, buruk sana, buruk sini, luruh dahan tu, luruh dahan ni. Buah pun tak ada dah. Tinggal lagi orang makan lah.
Buah-buah dia, biji, buah dia untuk orang makan, buat pergi biji dia, klien pula, tanah pula, tubik pula.